Okay. So, before we start our class, cikgu nak memulakan dengan membaca doa dulu. We will like to recite our prayer. Okay, you can open your microphone, you can turn on. We pray together. Okay, now. Bismillah. Allahumma salli Amin. Okay, thank you. Okay. Okay, thank you. So we start our lesson today. Thank you for your doa. Okay, so harap-harapnya kita punya belajar hari ini menyeronokkan. Okay, so hari ini kita nak belajar, we are going to learn about magnet. We are only going to learn about magnet. Kita nak belajar which material can be attracted to a magnet and which material cannot be attracted by magnet. Senang je tajuk magnet ni. I think all of you know about the magnet and all of you have a magnet at home. Mesti ada. Okay, so contohnya dekat mana kita nak jumpa magnet? Okay, contohnya, okay, cikgu nak tunjuk. Kita nak start with, I would like to share what I have at home that have magnet. Okay, sekejap cikgu ambil sekejap. Okay. Okay, kalau kamu tengok dekat meja cikgu ni ada yang ni mungkin kamu ada dekat rumah. Tak kira. Ada. Tapi magnet saya lain sikit. Okay, boleh tutup mikrofon. Okay ya. Bawa dia. Okay, tutup mikrofon. Irham tutup mikrofon Irham. Okay, so kalau kamu tengok dekat cikgu punya meja ni ada beberapa alat ataupun yang kamu sebenarnya boleh jumpa di rumah kamu yang mungkin kamu gunakan ia untuk menghias kamu punya peti sejuk. Cikgu cakap boleh tutup mikrofon. Siapa tu? Okay, boleh. Okay, so ni kan dia ialah fridge magnet. Kita panggil dia fridge magnet. Ada macam-macam bentuk lah dekat rumah kamu kan. Ada mungkin bentuk buah-buahan, ada bentuk huruf, ada bentuk haiwan. Ada juga yang cikgu dapat ini daripada murid-murid juga ni yang bagi dengan cikgu daripada tahun-tahun yang dulu. Jadi bila cikgu dapat, cikgu pun letakkan dia dekat peti sejuk cikgu. Cikgu pun hiaskan dia. Ni ialah sebenarnya fridge magnet. Dekat belakang dia ada lapisan magnet, a sheet of magnet. Dia panggil macam lapisan lah. So dia printkan yang stiker yang cantik macam ni dekat atas ni, dia tampal, lepas tu dia letak kat sini. Jadi bila kita letak dekat peti sejuk, dia akan melekat.
Jadi kita boleh susun dia, hiaskan dia. Jadi ni salah satu fridge magnet. Ni pun sama juga, I got it from a student. Dia buat macam ni kan, kain felt. Felt ni, kain felt. Saya rasa kamu pernah tengok lah benda-benda macam ni. Felt dia dibuat daripada kain, tapi dia gamkan dia. Cikgu rasa macam ni okey sikit ke? Tak kot. Taklah. Macam tu. Cikgu cuba je setting dia. Tak dapat. Tak apalah, kita pakai je macam ni. Okay, so dia kain. Dekat segi sini ni dia kain, tetapi dekat belakang ni dia ada letakkan dengan magnet juga. Yang warna hitam ni magnet, sama macam tadi yang ni dia ada hitam dengan magnet juga. So dia akan melekat pada permukaan besi. Any object that is made up from iron or metal, dia akan melekat. Jadi magnet-magnet ni kita boleh susun dia dekat kita punya peti sejuk juga. Dia memang fridge magnet. Sama juga kalau kita pergi melancong, kadang-kadang tu kita jumpa ada hadiah-hadiah macam ni kan. So kalau kita pergi melancong, kita beli fridge magnet macam ni. So belakang dia sama juga ada magnet macam ini. So ini 1, 2, 3 yang mungkin ada dekat rumah kamu, berbeza corak dia, tapi dia adalah benda yang sama, which is fridge magnet. 1, 2, 3 cikgu ada ni. Ni antara yang cikgu ada, cikgu susun dia dekat cikgu punya peti sejuk. Ada banyak-banyak lah dekat sana. So ni semua diberi oleh murid. Yang ni cikgu dapat, cikgu pergi melancong. Okay, cikgu juga sebenarnya, oleh sebab cikgu kan I am a teacher, so I have this one. This is okay, cikgu besarkan dia. What do we call this? This is a name tag. My name here, Ahmad Zulhilmi. This is my name tag. I wear it every day when I go to school because I need my student to know my name. Kalau misalnya ada murid yang jumpa, dia tak tahu, nanti jangan tiba-tiba panggil cikgu, cikgu sign. Cikgu dah pakai name tag, kamu panggil lah cikgu dengan nama Cikgu Ahmad Zulhilmi. Nak panggil Zulhilmi pun boleh, Teacher Zul pun boleh, nak panggil Teacher Ahmad pun boleh. Tak kisahlah. So okay, ada yang baru masuk. Okay, sekejap. Saya baru masuk. Baru masuk, just listen first. Okay, dengar sekejap. Cikgu auto admit. Okay, back to our lesson. Okay, dekat sini name tag ni. So macam mana kita nak suruh dia melekat pada baju? Dan yang paling penting, oleh sebab kita ni semacam cikgu, cikgu nak kena berlari, ada masa nak kena memanjat, ada masa nak kena macam-macam lah kerja. Bukannya duduk je. Jadi bila bergerak-bergerak banyak-banyak kerja ni, Cikgu, saya ada magnet G dekat belakang ni, warna hitam. Macam ni. Okay, dah ke cakap? Okay, cikgu cakap dulu Okay, kamu tengok ni macam mana kita nak suruh dia. Bukan saja boleh pasang pada baju, lepas tu kita tak nak baju kita rosak. Kita tak nak baju kita rosak. Kalau kita pakai yang jarum, kita terpaksa buat dia cocok dekat baju. Jadi baju kita berlubang. Jadi bila berlubang, rosak baju kita, dah tak cantik. Dan satu lagi, kalau misalnya dah tertarik ke sana ke sini, tertarik, nanti baju kita boleh koyak. So kalau kita pakai yang macam ini, dia ada belakang ni, dekat biru ni ialah lapisan besi sebenarnya. Lepas tu dia tampalkan dengan magnet. Ada 3 biji magnet dia tampalkan. Sini besi. So besi dengan magnet ni akan tarik, they will attract and they will stay strong. Dia kata green magnet. Caution, magnetic device do not use with pacemaker. So ini untuk orang yang sakit jantung, dia tak boleh pakai magnet yang jenis inilah. Pacemaker ada di dalam orang-orang yang berpenyakit, orang yang sakit jantung. Special case lah, tapi jarang lah. Siapa yang ada sakit jantung dia tak boleh guna. Adalah sebab dia.
So ini adalah green magnet dia kata. Okay, so magnet ini membantu kita ataupun cikgu-cikgu pakai dia. Bukan cara cikgu sebenarnya, kamu tengok banyak pegawai-pegawai polis ke, doktor ke, dia orang pun pakai magnet yang untuk name-tag mereka. So lebih senang dan lebih mudah. Okay, cikgu nak cakap dulu. Boleh cikgu ni mikrofon dulu. Okay, ni dah dua yang boleh kita jumpa dekat rumah. Ni satu fridge magnet. Yang kedua ialah name tag. Kalau mak bapak kamu ada. Kalau tak ada pun tak apa. It's okay. Tak perlu kamu buat kamu cari dia pun. Okay, ini semua cikgu nak share sahaja. Yang ketiga sebenarnya yang boleh kamu jumpa dekat rumah. Okay, contohnya cikgu ada a bag here. Okay, ada bag. Lepas tu, kalau cikgu nak simpan barang dekat dia, kalau cikgu nak pergi shopping, contohnya nak pergi mall ke, nak pergi jalan-jalan ke, so nak bawa bag ni. Lepas tu mesti cikgu bawa handphone, cikgu bawa power bank, lepas tu bawa lagi kunci, bawa lagi. Sekarang oleh sebab kita nak pergi mall, kita kena scan, jadi kita bawa sanitizer, hand sanitizer kan kena bawa. Lepas tu banyak ni nak isi dalam ni. Macam-macam nak isi dalam ni. Nak kena bawa tisu. Lepas tu mungkin sendiri nak bawa pen sebab nanti nak menulis nama sebelum masuk ke dalam mall kan, sebelum masuk ke mana-mana lah. Nak masuk ke kedai kita tulis nama. So sebelum kita scan dan sebagainya, jadi kita pun mungkin nak tulis nama. Jadi kita bawa pen sendiri. Jadi banyak barang nak bawa dalam ni. Even sometimes cikgu tahu mungkin ada yang nak bawa snack, bawa biskut kecil-kecil ke ataupun coklat yang kecil-kecil supaya kalau boring ataupun kalau lapar boleh makan sekejap, makan sikit. Okay, so dalam banyak-banyak barang ni macam mana kita nak pastikan barang tu nanti dia tak terkeluar. Jadi kalau dia keluar tercicir, kita tak mau dia tercicir. Nanti hilang barang-barang kita. So macam mana tak nak bagi dia tercicir? Okay, kamu tengok dekat sini dia ada magnet dekat sini dan dia pasangkan dengan besi dekat atas ni. So bila kita buka dia ada sedikit susah. Kita tutup. Kita tutup dia. Okey, bila kita tutup, kita buka dia jadi sedikit susah sebab magnet tu ada tarik besi. So the magnet is used in the bag. Dia pakaikan di bag ni. Mungkin mak kamu ada handbag, mak ataupun bapak kamu pun ada bag macam cikgu, ada sling bag ke. Cikgu pun ada sling bag juga. So cikgu tunjuk yang satu contoh saja hari ni. So bag ni kita ada magnet supaya dia lebih tahan dan yang paling penting kita boleh mengelakkan barang-barang kita tercicir. Jadi bila barang duduk dalam ni semua, kita tak risau lagi. Especially sekarang ni kalau bawa handphone, kita tak nak dia tersalah letak ke dan sebagainya. Okay. So ini contoh-contoh barang yang ada dekat rumah yang sebenarnya ada menggunakan magnet. This is a bag, handbag ada. So this is kalau lebih tepatnya kita panggil dia sebagai clutch bag lah. Okay, so itu contohnya. Okay, kalau kamu tengok cikgu punya pencil box ni, okay, dia tak pakai magnet. So dia pakai zip je. Tapi cikgu tengok murid-murid sekolah ada yang ada magnet dia punya pencil box dia yang petak tu especially kan. So yang petak tu bagus sebab apa, dia lebih secure, kita panggil secure sebab apa, lebih selamat kerana barang-barang tu semua duduk di dalam pencil box. So selalunya nanti bila kita letakkan barang-barang dalam ni, okay, kita nak cari balik, tiba-tiba dia dah terkeluar daripada beg kita. Jadi hilang, kita cakap hilang, sebenarnya tak hilang tetapi dia tercicir. So pakai yang ada magnet pun bagus, yang ada zip pun boleh juga. So zip ni mungkin sebab dia kain, so dia lebih sesuai pakai yang zip. So kalau yang box, pencil box ni macam anak-anak murid semua pakai, dia pakai magnet. So kamu pun simpan semuanya dengan selamat. Especially barang-barang yang tajam pun bagus kita simpan di dalam box. Sebab apa? Nanti kalau dia sudah terkeluar, bila kita cari tangan kita, tiba-tiba terkena benda yang tajam. Contohnya gunting ke, atau pisau ke dan sebagainya. Okay,
So ini adalah pencil box cikgu. Di dalam ini ada banyak alatan-alatan yang dibuat daripada a lot of material. So kita nak uji dia yang mana boleh attract, which one will be attracted by magnet and which one will not be attracted by magnet. Okay, so contohnya ada eraser. Okay, ada eraser dekat sini. Rasa besar sikit lah kot. Okay. Okay. Ada eraser. Lepas tu ada scissor. Ada pen. Ada pencil. Lepas tu ada ini. Saya rasa murid tahu ni. Ini kita panggil pencil lid. Ataupun dia punya mata pensel tu yang kita isi dalam pensel tekan. Okay, kemudian ini mungkin ada murid yang kenal. Ni ialah kita pakai dia di dalam stapler. Kita panggil dia ni mana? Dia punya isi dalam stapler ni kan. Dawai kokot. Okay, so ini staplernya. Kemudian dekat bawah-bawah sana cikgu ada juga cutter. Sekejap, mana dia cutter? Sebab dah banyak sangat barang. Okay, ni ruler. Saya rasa semua murid pun ada. Berbeza jenis, berbeza. Ada getah juga. Ada rubber band. Okay, lepas tu mana cutter? Okay, sekejap cikgu cari dia dan keluarkan dia. Okay, this is my cutter. Okay, so apa yang nak dibuat ni? Okay, cikgu nak buat sedikit ujian dekat sini. Okay, kebetulan cikgu ada magnet dekat sini. Okay, so this is a magnet. Kita panggil dia U magnet. Mungkin ada dekat rumah kamu dan mungkin juga kamu pernah jumpa dia ada dekat kedai. Tak semestinya kedai-kedai yang jual barang-barang hardware, tapi dekat mana? Cuba. Cucu. Tak jumpa dekat kedai. Tutup dulu mikrofon. Boleh? Tutup dulu mikrofon. Okay, so ini cikgu punya ada di bilik sains punya. Okay, ni di bilik sains punya. Okay, so ni dekat bilik dekat kedai buku pun ada. Cikgu bukan suruh kamu beli pun, tak perlu. Cikgu suruh kamu tengok je apa yang kita nak buat hari ni. Okay, so contohnya kita keluarkan beberapa alat yang kita nak uji. Okay, dekat sini kita besarkan. Okay, lagi eraser. Okay, kemudian mana tadi dawai kokot tu. Ni the stapler ink. Okay, cikgu keluarkan sedikit stapler ink ini. Okay, ni satu, cikgu keluarkan dia, satu cukup. Okay, masuk dekat situ. Kemudian ni tak payahlah kot. Okay, pencil. Cikgu tak ada wooden pencil, tapi cikgu ada yang ini mechanical pencil. Okay, so ada ruler, rubber band. Okay, ini 1, 2, 3. Okay, lagi. Ada tak lagi yang menarik untuk diuji? Ada juga benang. Thread. Okay, lagi. Ni ialah keychain, tapi tak payahlah. Okay, cukup dulu setakat ini. Nanti kita ada lagi beberapa bahan lain. Okay, so kita nak uji dia sama ada dia will attract or not attract. Of course kita boleh tahu sudah kan. So aktiviti ni simple saja sebenarnya. Kalau magnet ni melekat, kalau contohnya dekat ruler ni dia tidak melekat. So tak melekat, sama je letak pun tak ada tarik pun. Sama juga dengan rubber band. Okay, rubber band letak dia dekat pun dia tak ada menarik juga, tak tarik pun, tak ada apa-apa berlaku pun. Tapi kalau ini
kata dia menarik. Okey, sekali lagi cikgu tunjukkan. Okey, cikgu tarik dia dari tepi contohnya. Okey, so cikgu letak dekat tepi ni, dia melekat. So kita tarik dia, dia boleh macam tu. Okey, dia melekat. It will attract. Okey, macam tu. So satu yang melekat dan satu sana. Seterusnya the scissor. Scissor is kalau kita dekat handle dia ni, dia tak melekat because it is plastic, kan? So kalau dekat handle dia tak melekat, but kalau kita buat dekat dia punya mata ni, dekat depan ni, yang dekat cutter dia melekat. So kamu tengok ni Okay, so itu dua benda yang kita boleh attract. The next, the eraser. Of course not attract. The eraser here, tengok ni tak ada apa-apa yang berlaku pun. Okay, so next, yang ini dawai ini, the ink, the stapler ink. So kalau cikgu tarik dia melekat. Okay, so stapler ink attracted to magnet. Stapler ink is attracted to magnet. Okay. So nak keluarkan dia. Okay, next, pencil, mechanical pencil. Sama, not attracted. Even di depan ni, ni dia punya mata ni kan. Cuba cikgu keluarkan dia sekejap biar panjang sikit. Okay, ni dia punya mata dia. Ada dekat sini, dia punya pencil lid ni. So adakah dia akan melekat? Pun dia tidak melekat juga. It is not attracted. Tengok ni, tak ada beza pun. The pencil lid. Okay, so now we go. Thread, benang, adakah dia akan melekat? It will attract or menarik. Sebenarnya cikgu salah pakai, bukan cakap melekat, menarik. So adakah menarik? No, nothing happen. So from my pencil box ada 3 benda, which is the the cutter, the scissor and the stapler ink ni dia attracted to magnet. This is from my pencil box. Okay, so kalau ada barang di rumah, contohnya cikgu jumpa barang di rumah, so kita boleh proceed with another experiment. Okay, say I have at home balloon. Okay, so contohnya balloon kan, so kita pun test dia. Oh, is there anything? No, not right. Siapa yang nak menyanyi? What is it? Kalau bateri dia magnet, dia besi ke? Nanti kita check. Okay, nanti kita check. Okay, turn off the microphone. Okay. Kena besi tak? Turn off the microphone lah. Boleh ke? Okay, Dana, turn off the microphone. Siapa tu? Turn off the microphone. Okay, done. Okay, now the balloon, it is made up of rubber. Dia buat daripada getah. So it also macam tadi juga, rubber band dia tak boleh attract. It will not attract. So the rubber band sama dengan balloon, not attracted by magnet. Baru masuk, you just watch our experiment ni. Okay, now the second thing is this one. This is a clay. Tahu kan plasticine ataupun tanah liat, Play-Doh ke, ni yang cikgu ada dekat rumah. Ada yang bentuk macam ni.
turn off the microphone. Mamak Danish. Tutup mikrofon Danish. Rasha Izatu pun sama. Tutup mikrofon. Okay. So ni dia clay. Dia buat daripada berbagai bahan. So kita tengok ni dia tak boleh. Tak boleh attract. Not attracted. Okay, what about the ping pong ball? Okay, harap dia tak jalan. Kejap Ping pong ball dia dibuat daripada plastik. So, okay ni ping pong ball. Okay, so ping pong ball is it going to attract? Tak ada. Dia jalan, dia pergi jauh-jauh adalah dia lari daripada magnet. Dia tak nak attract to the magnet at all. So dia lari. Okay, so here masuk dekat sini. Okay, dekat sini pula ada cork, gabus. Cork. Dekat mana kita nak guna dia ni? Contohnya kalau ada botol, contohnya botol yang besar, kita boleh masukkan ni dekat mulut botol tu untuk tutup dia supaya apa yang ada di dalam botol tu tidak terkeluar. This is gabus. Tapi dalam bilik sains kita pakaikan dia untuk tutup test tube ke. This is a cork, kita panggil gabus. This is rubber cork. So this is rubber cork. Sama juga, dia tak boleh di attract by the magnet. Tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, so tadi ada yang tanya cikgu, what about the battery? Adakah bateri tu besi? Okay, sebenarnya bateri di luar ni besi, aluminium. Dekat luar ni aluminium. So dekat luar ni adakah dia boleh ditarik oleh magnet? Yes, it is. Boleh. Tengok tu dia ikut magnet. So it is attracted by magnet. So tengok tu. Okay, it is attracted by magnet. Okay, so dalam dia bukan besi, tapi di luar dia besi. So oleh sebab di luar dia besi, dia boleh ditarik oleh magnet. Let's go to marble. Marble, it is made up of glass. Saya rasa semua orang pernah jumpa kat marble ni, macam-macam warna kan. So marble cannot be attracted by the magnet. Kenapa tu? Boleh tutup mikrofon dulu. Okay, so next we go to, okay, cikgu nak pergi yang ni, toothpick. Toothpick. Ni apa ni? Toothpick nak pencungkil gigi ataupun pencungkil gigi lah nama dia, toothpick. Selepas makan kita bersihkan gigi. Tapi kalau kamu tak pakai ni, kamu boleh pakai jenis yang macam floss. Itu lebih bagus. So pencungkil gigi ni biasanya kita jumpa dia dekat kedai. So adakah dia boleh di-attract? Can it be attracted by magnet? Of course not, because it is wood. It is made up of wood. Okay, good. Okay, now kita pun pergi yang ini pula. Ni senang. The key. Okay, so kenapa cikgu punya key ni tak boleh ditarik? Cannot attract by the magnet. Ni cikgu letak sini tak jadi. Cikgu letak dia dekat atas. Tak jadi juga. Why? Kenapa? Because this is not iron key. This is not iron key. Dia bukan besi. Nampak dia macam besi. Warna dia pun macam besi. Tapi dia sebenarnya bukan besi. So macam tu juga dengan duit shilling. Ada duit shilling yang dibuat warna dia silver, tapi dia hanya warna dia saja. So dia dibalut dengan logam yang lain, another metal. So this is not iron. That's why it is not attracted by the magnet. Tengok ni, nampak macam besi. Okay, so kalau kamu boleh uji di rumah. And the last thing for me to show to you is this one. What do we call this? Paper clip. So paper clip ni ada banyak dalam sini paper clip ni. So paper clip is made up of iron. Tengok tu, dia boleh jalan di kita. Saya rasa murid suka buat macam ni, buat dia gerak-gerak ni. Okay,
So dia akan attracted easily to the magnet. So senang kan, nampak kan? Okay, so kalau kamu ada di rumah, so kamu boleh uji barang-barang di rumah. You can test so yang dalam pencil box kamu, yang di dapur kamu, ataupun yang di bilik kamu ke, alat tulis kamu dan sebagainya. So ini cikgu jumpa di Daiso dan ni dijumpa di kedai buku. Cikgu tak ingat. Ni harga dia RM2. So this is RM2. Kalau Daiso berapa ni? RM5 lah kan. Tapi ini dia lebih besar. So ini 1, 2. Ini kecil tetapi banyak. So this is kalau tak beli, bukan suruh beli. Ini kalau kamu terjumpa dia saja. So okay, we actually can find a lot of types of magnet. So I get from the laboratory, school laboratory. Okay, kalau kamu tengok dalam cikgu punya box ni, ada bermacam-macam jenis magnet yang ada. So contohnya, okay, ini kompas ni kamu tak payah fikirlah, kamu takkan perlu jumpa dia. So ini yang macam donat ni, oops, cikgu besarkan semula. Okay, yang satu box ni kan, dia ada yang bentuk bulat ni, biru ada, merah ada. So merah dengan biru tu dia adalah kutub dia. Okay, so nanti kita tengok apa yang ada pada kutub tu. So ni yang macam ni kita panggil dia ring magnet. Dia macam cincin, ring magnet. Okay, so yang tadi ni yang cikgu tunjuk dekat kamu, yang cikgu pakai untuk buat macam-macam tadi, kita dah test dengan macam-macam tu, kita panggil dia U-shaped magnet. Bentuk dia U. Okay, cikgu sepatutnya pegang macam ni lah, sebentuk dia macam U. Okay, boleh tutup mikrofon. Okay, so itu U. Kemudian ni cikgu rasa pun kamu pernah jumpa dia. Itu dia bentuk dia macam petak ni. Bentuk dia macam petak panjang ni, rectangle. Tapi kita panggil dia sebagai bar. Contohnya kalau kamu macam kamu suka makan coklat kan, kamu jumpa bentuk magnet yang bar ni. So bar magnet, ring magnet. Lepas tu, okay, yang kamu tengok dekat bawah ni ada yang macam ni. Okay, cikgu cuba keluarkan dia. Okay, susah sikit. Cuba, okay dah. Okay, dah patah dah. Okay, tengok tu. Yang ni ialah silinder. Bentuk dia silinder. Kalau kamu tengok ni, dia tak ada warna. Dia cuma hitam saja. Tapi sebenarnya ada yang berwarna. Okay, ada yang berwarna merah dan biru juga. So ini yang tak ada warna. Dia cuma ada hitam sahaja. So ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ini bukan magnet. Okay, there you go. Ini ialah serbuk besi. Iron powder. Tapi kita tak tunjukkan dia juga. Okay, so yang ini ni yang cikgu tunjuk yang ada dekat Daiso cikgu jumpa ni. Okay, this is button magnet. Button magnet sebab bentuk dia macam butang baju kita. So ada, cikgu boleh tunjuk dekat kamu sini 6 1, 2, 3, 4, 5 tapi sebenarnya ada satu lagi iaitu horseshoe magnet yang bentuk seperti tapak kaki kuda. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 tu. Okay, so sebut besi ni nanti kita akan tunjukkan dia apa yang akan berlaku lain kali. Okay, so kita nak pergi tengok buku teks sebelum kita buat kuis. Okay, kita tengok buku teks muka surat 61.
Okay, dah buka buku teks kan? Okay, 61. So, buku teks muka surat 61 dia tunjukkan ada murid ni, ada budak-budak 3 orang ni dia tengah main dengan game mengail ikan ni. So, apa yang dia buat tu? Dia cuba tangkap ikan tu dan ikan tu buka mulut. So, dekat dalam mulut ikan ada magnet. Jadi ikan itu dapat ditarik. Jadi dia tarik magnet tu, siapa yang paling banyak menangkap ikan, dialah yang menang. Dia kata open your mouth, I almost caught a fish. Wow, I caught one again. Tengok sikit kat sini. So banyak dapat tangkap. Ni kawan dia dah dapat cepat-cepat tangkap 3 dan ni yang keempat lagi. So bila dia berjaya tangkap, ikan tu tutup mulut. Okay, now kita pergi yang page 62. Apakah alatan-alatan yang di rumah yang ada magnet? First of all, dia kata it is the refrigerator, iaitu peti sejuk, refrigerator. Ada magnet. Dekat mana dia punya pintu? Dekat pintu tu ada magnet. Sebab itu bila kita nak tutup dia automatik akan tarik. They will attract each other. Lepas tu dia akan tutup dengan rapat. The door is closed tightly. So apa jadi kalau misalnya magnet tu tak ada? Kalau misalnya pintu peti sejuk tu tak ada magnet, apa yang akan berlaku pada makanan-makanan dalam ni? Makanan kita akan jadi rosak sebab kita tak tutup dia dengan kemas. Kita tak tutup dia dengan rapat. It is not closed tightly. Jadi udara yang sejuk dalam peti sejuk tu keluar sebegitu sahaja. Jadi dia akan membazirkan elektrik dan yang paling teruknya makanan kita akan jadi cepat basi. So dia ada magnet. Tengok ni dia tunjukkan dalam bulatan tu ada magnet dia kata. Ni dia tunjuk dengan arrow. Magnet di sekeliling pintu. Dia tunjukkan. Jadi boleh kita tutup dia dengan rapat. Nak buka pun kena kuat. Okay, now yang kedua macam yang cikgu tunjukkan tadi, ni dia kata nama name tag dia ialah Yusuf. Cikgu dia nama Yusuf. So dia kata how can the teacher's name can be secure without using a pin? Macam mana kamu pasang dekat baju kamu tapi tak ada pin pun? Dia kata the name tag has magnet. Jadi cikgu ni boleh pakai dan yang paling penting baju dia tak rosak dan kamu pun selalu cikgu kalau kamu tengok cikgu ataupun pegawai-pegawai yang pakai ni, mereka perlu bergerak dengan kuat, pergi jalan, berlari dan sebagainya, tapi magnet ni ataupun name tag ni tak jatuh. Next, 63. This is the pencil box. Pencil box yang ada magnet dekat penutup dia. So how does your pencil case close tightly? How your pencil case close tightly? Dia kata boleh tutup dengan rapat because there is a magnet in the pencil case. So dia barang dia pemadam dia tak hilang, pensel dia pun, semua ruler pun tak hilang. Sebab apa? Sebab dia semua stay in safe place. Okay, so dia dekat sini yang keempat pula. Okay, muka surat 63 lagi, ada dia pakai screwdriver. It is a magnetic screwdriver. Kenapa? Kalau dia pakai yang biasa, jadi nanti bila dia naik ke tempat tinggi, tengok tu terjatuh ni, nampak tak ni? Jatuh. Ni. So, kalau jatuh takkan nak pergi kutip lagi. Jadi letih, naik turun tangga menyusahkan. So dia pakai yang magnetic. Use a magnetic screwdriver. It can hold the screw from falling. Jadi tak payah jatuh-jatuh lagi. Dia akan melekat dekat sini. Dia tertarik dekat sini. This is good. So ada cikgu tunjukkan fridge magnet. Ada juga kamu dapat tengok bag. So itu juga kita boleh jumpa yang ada magnet. So kita tengok dekat sini 63 ni ada teachers info. Dia beritahu dengan kita selain itu handbag, chessboard. Ni mungkin ada ramai murid yang ada dekat rumah. Apa? Catur, papan catur. Papan catur ada magnet. Jadi kalau kita main catur, we play chess and then kita nak main tu dia punya
kita panggil item tu, dia tidak akan terhilang, terjatuh dan sebagainya. Cikgu, saya ada chest. Okay, very good. Okay, now yang ketiga pula ialah darts. Jadi mudah untuk kamu lontar dia. Bila kamu lontar dia, dia akan melekat terus. And the notice board buttons pun ada magnet juga yang dekat papan-papan kenyataan. So mungkin ini kamu tak biasa guna, tapi saya rasa chessboard, darts and handbags kamu ada jumpa dia di rumah. Even yang screwdriver ni pun kamu boleh check kamu punya dekat rumah nanti ada tak magnet. Okay, so kita nak tengok kepada bentuk-bentuk magnet. Tadi cikgu perkenalkan dekat kamu 5. Okay, so sebenarnya ada 6. There are 6 type of magnet, 6 shapes of magnet. So they are named after their shape. Kalau kamu tengok bentuk dia, itulah nama dia. So magnets come in various shapes. So the first one is bar magnet. Ni bentuk dia macam bar. Ingat bar, ingat macam kamu makan coklat bar, KitKat ke, boleh juga. Bar, satu bar tu ialah satu magnet. Kemudian cylinder magnet. Tadi cikgu tunjuk dengan kamu dia warna hitam, tapi yang dalam buku teks dia ada biru dengan merah. Yang ketiga ialah horseshoe magnet. Kenapa kata horseshoe? Shoe, kaki ataupun kasut kuda. Tapak kaki kuda. So tapak kaki kuda dipakaikan dengan besi supaya kaki dia tu tidak sakit untuk dia berlari. Jadi dia bentuk sama seperti kasut yang dipakai oleh kuda tu tersebut. So bentuk dia macam ni. Berbeza dengan U dia lurus. U dia lurus. Kalau U dia lurus. Tapi kalau horseshoe, tapak kaki kuda ni dia kat ujung ni dia dekat-dekat. U shape. Dan yang keempat ialah yang kelima ialah button magnet yang cikgu kata cikgu boleh jumpa dekat Daiso, dekat kedai buku. Dan last sekali ialah ring magnet yang bentuk dia macam cincin. So 6 magnets. Kemudian The magnet, button magnet tu dekat belakang magnet lain pun ada. Okay, so kamu tengok dekat sini ada magnet yang ada S, ada N. Ada S, ada N. Tapi dua ni dia tak ada S dengan N. Warna hitam ni dia tak ada S dengan N. Okay, so S dengan N kita panggil dia sebagai pole. Pole iaitu kutub. Pole. Okay, S ialah south pole, kutub selatan. N ialah north pole, kutub utara. N ni macam S N. S N. Semua ada SN. Okay, so S ialah South Pole, N ialah North Pole. Nanti kita akan tengok kenapa kita kena faham tentang S dengan N tu. Okay, so kita tengok dekat sini. Boleh tutup mikrofon, cikgu ajar dulu, boleh? Nanti baru kamu cakap. Okay, magnet ni dia ada pole. Okay, okay, ni kita tak payah tengok. Ni kita buat dah tadi. Okay, nanti kita akan ulang dia. Tapi actually benda yang sama saja cikgu buat tadi. Kalau ice cream sticks ni cikgu uji dengan the toothpick yang untuk cungkil gigi tadi. So dia benda yang sama saja. Okay, tak apa, kita akan ulang balik nanti lain kali insya-Allah. Okay, so pole tadi yang cikgu nak ceritakan tadi, kalau dia bersama, apa yang akan jadi? Kalau dia berbeza, apa yang akan jadi? Itu kita akan pergi another time. Kalau dia sama tak dapat. Kalau tak sama baru dapat. Okay, so thank you for the class today. Kita sebelum habis kelas hari ni, kita main sedikit kuis lah. Aku nak pergi tandas. Pergilah. Kalau nak pergi tandas dekat rumah boleh pergi bila-bila masa.
Okay. Okay, please. Kita Okay, boleh tutup mikrofon. Hantar berapa kali dah cikgu cakap tutup mikrofon. Okay. Boleh tutup mikrofon. Okay. Baik. Okay, kamu tengok dekat chat room. Gue bagi dia punya link. Kamu just klik dia. Okay. Kalau kamu tak dapat, tahu, Cikgu, kenapa ada dua? satu je lah tekan. Cikgu tekan 2 kali sebab nanti ada yang suka terlepas dia. Tuliskan nama dan kita akan mula serentak. Okay. Atau kalau kamu tak dapat, okay, kalau kamu tak dapat, kamu pergi dekat Google dan type join quiz form, tekan nombor kalau kamu tak dapat. Kalau kamu dapat tekan link tu, kamu tekan link je lah. Okay, so music di mana ni? Okay, dah ada 15 yang masuk. Cikgu, Ya, start. belum. Cikgu akan start. Tujuh belas. Okay, so 23. Dah. Adib saya ni. Boleh tutup mikrofon sebab cikgu dengar dekat rumah kamu punya suara. Cikgu tak nak dengar sebab nanti ada gangguan. Tolong tutup dulu mikrofon sebab nanti tiba-tiba suara TV dekat rumah kamu, suara mak bapak, suara family kamu bercakap. Tak boleh macam tu, nanti mengganggu kawan-kawan lain. Okay, so kita ada 19. Cikgu tunggu sikit lagi. Cikgu akan start dia. Kamu jangan risau. Ada lagi tak yang belum dapat masuk? So kalau tengok dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20. Okay. Okay. Okay, ada lagi ke yang belum? Cikgu start lah. Okay. Rasanya tak ada problem lah. Okay, semua dapat masuk guna link je lah. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, bagus. Berhati-hati baca dulu soalan, jangan terus jawab. Bila dah salah rugi. Jangan nak cepat je.
Warna biru sudah dapat. Okey. Hmm? Okey. Irham masih betul semua. Bagus. Adik Zayani pun masih betul semua. Baca dulu soalan betul-betul. Okay, very good. Alisa. Oh, Irham dah siap jawab. Semua betul. Very good. Okay, adik Zayani pun semua betul. Very good. Okay, Ashraf Mustaqim, number 3. Ian Zara, good job. Masih lagi ada masa untuk kamu jawab. Alia Shakira pun bagus. Okay, Ian Zara, good job. Okay, very good. Ramai dah siap. Raisha Khadijah pun dah siap. Belum. One more. Muhammad Akid, ada berapa salah? 2 3 yang salah. Okay, good job. Raisha Khadijah terus potong. Alia Shakira pun boleh potong. Jawab satu lagi soalan. Okay, wah, Alia Shakira pun betul semua. 10 soalan, semua betul. Okay, Tasha Ryan tu masuk 2 kali kan? Okay, nah. Tak dapat lagi ke? Taklah, sekali je, nanti aku masuk dulu. Okay, 1 minit. Okay. Okay, kita tunggu watch corner. Okay, ada 5 saat. Okay.
Okay, good job yang dapat ni. Okay, tahniah. Okay, dapat 100 markah. Ramai yang dapat 100 markah. Okay, very good. 90 markah. Very good. Okay, so Kasyaf Raya masuk 2 kali dapat 90. Okay, now. Tak payah ni ya. Okay, sekejap. Cikgu nak tengok. Kalau tengok dekat sini tadi. Ada yang masuk banyak kali. Okay, tak apalah. Cikgu. Okay, kita tengok soalan dia sekejap. Soalan mana yang susah ni? Okay, tengok dekat ke number 1 dia kata. Okay, kalau tutup mikrofon. Okay, so dekat Danish. Cikgu cakapkan tutup mikrofon. Okay. Okay, kita tengok dekat sini beberapa soalan yang senang. Okay, so contohnya number 1. This is the ring magnet. Bentuk macam ini. Okay, lepas tu cikgu nak tengok lagi. Next, number 6. This is a bar magnet. Lepas tu ini yang bentuk ni adakah horseshoe ataupun U? This is a U. U magnet, U-shaped magnet. Okay, yang ke-8, soalan nombor 8 ni adalah silinder. Tadi ada biru dengan merah. Okay, lepas tu itulah salah beberapa soalan yang senang. Okay, yang lain tu nanti kita akan ulang dia lagi. So thank you semua yang hadir. Thank you everyone who is coming to the class today. Depan dan lagi tajuk magnet. Yeah, welcome. Okay, goodbye. Jumpa minggu depan. Bye. Bye.